keseluruhan pelajar. Berapa tadi keseluruhan pelajar? 150. Tolak 15, tolak 45, tolak lagi 12. Dapatlah 78. Nih. So, X tadi sama dengan 78, yaitu mewakili itu baru X. Sorry. Itu baru X. Soalannya lulus matematik. Oke, kita tengok balik lulus matematik. Ini lulus matematik kah? Yang 78 nih. Ya, lulus. Yang ini 45 lulus ke matematik. Lulus juga. Dan dia lulus juga sains, tapi dia lulus juga matematik. So, ini pun kita kasih masuk dalam pengiraan. 78 dengan 45. Jadilah lulus matematik 78 campur 45, 123 orang yang lulus matematik. Oke, boleh faham? Boleh dapat kan? Oke, B. Bilangan murid yang hanya lulus mata pelajaran sains. Oke, alert perkataan hanya di situ. Hanya lulus mata pelajaran sains. Oke, kita tengok balik gambar Raja Van. Hanya lulus. Oke, kita consider di sini ada 3 nilai. Dalam sains ini ada 2 nilai, 15 dan 45. Manakah yang mewakili hanya lulus sains? Adakah ini? Ini dia lulus sains. Yes, tapi dia juga lulus matematik. Kita mau yang hanya lulus sains. So, 15 orang sahaja yang lulus sains sahaja. Oke. Maknanya matematik dia fail lah, kan? Oke. C. Bilangan murid yang hanya lulus mata pelajaran matematik. Hanya lulus mata pelajaran matematik. Dalam set matematik ada 2 nilai, 45 dan juga X, iaitu 78. Yang mana satu? Yang hanya lulus matematik. Mana satu? Ini kah? Ini 45 nih, dia lulus matematik, dia lulus juga sains. Kita mau yang hanya lulus matematik. Yes, ini yaitu 78. X sama dengan 78. Boleh? Oke. Soalan 3. Sebuah kedai kain mengadakan jualan murah menghabiskan stok kain batik yang berwarna merah, hijau, dan biru. Hasil jualan menunjukkan sebanyak 210 orang membeli kain batik tersebut. Jika sebanyak 70 orang membeli kain batik berwarna hijau sahaja, 13 orang membeli kedua-dua kain. Dia bertanya apa nih? Berapakah bilangan orang yang membeli kain batik berwarna merah sahaja? So, di sini nampak macam panjang. Kita kita tukarkan ke bentuk gambar Raja Van. Soalan 3 nih, semua data yang panjang berjela-jela nih kita tukarkan ke bentuk gambar Raja Van macam ini. Kau senang cerita. Kau besar-besar kita tulis itu. Ada 3 jenis kain saja. Kain merah, kain biru, kain hijau. Oke. Kain merah, dia kasih tahu tadi sebuah kedai kain mengadakan jualan murah, menghabiskan stok. Hasil jualan sebanyak 210 membeli kain batik tersebut. 210 itu adalah apa? Yes, 210 itu adalah bilangan set semesta. Nilai unsur bagi set semesta adalah 210. 210 yo. 210 orang yang membeli kain. Oke, apa lagi? Jika sebanyak 70 membeli kain warna hijau sahaja. 70 hijau sahaja. Inilah. Mana tadi? Hijau. 70 sahaja. Hijau sahaja. Oke, kalau sebab itu teacher letak 70 di sini. Kalau teacher letak di sini bermakna dia beli hijau dengan merah. Kalau teacher letak di sini, dia beli biru dengan hijau. So, teacher letak di sini, dia beli hijau sahaja. Oh ya, kenapa bentuk lukisan dia begini? Kenapa ada persilangan antara
merah dengan hijau, ada persilangan antara biru dengan hijau, tapi tiada persilangan antara merah dan biru. Kenapa? Aha, kamu tengok balik soalan, dia cakap di situ tidak ada yang membeli ketiga-tiga jenis kain tersebut. Tidak ada yang membeli ketiga-tiga jenis kain. Bermakna tiada persilangan antara H, M dan B. Hijau, merah dan biru tiada persilangan. Dan tidak ada yang membeli kain berwarna merah dan biru. Tidak ada yang membeli merah dan biru. Maknanya tiada persilangan antara M dan B. Sebab itulah gambar rajah teacher jadi begini. Tiada persilangan antara M dan B. Tiada persilangan antara semua sekali ketiga-tiga. Yang ada cuma persilangan antara M dan H. Dan juga persilangan antara B dan H. Okey, 70 membeli kain berwarna hijau sahaja. This one. Lagi. 13 membeli hijau dan biru. Bermakna persilangan hijau dan biru. Hijau dan biru persilangannya 13. 50 membeli biru sahaja. 50 membeli biru sahaja. Kalau kita letak biru di sini, bermakna dia beli biru dengan hijau. 50 nih. Jadi kita letak dia di sini sebab dia beli biru sahaja. Okey. Dan 15 orang membeli kedua-dua kain berwarna hijau dan merah. 15 orang membeli hijau dan merah. Okey, dari mana datang nih 62 nih? Okey. Dari mana datang 62 di situ? Yes. Sebab kita tahu keseluruhannya membentuk 210. Semua sekali 210. So, 200, mau dapatkan yang ini, yang tadi memang tak ada ni kan? Tiada dalam soalan kan? Dia tanya di sini, berapa orang yang beli kain warna merah sahaja? Region yang ni lah. Ini, merah sahaja. Ini tak ada dalam soalan. Dia tanya, berapa? Tapi kita tahu keseluruhan ialah 210. So, untuk dapatkan nilai ini, 210 tolak 70, tolak 15, tolak 13, tolak 50. Dapatlah 62. Yo. Boleh? Okay. Next, soalan nomor 4. Sikit lagi. Jam sudah menunjukkan 12.25 malam. Okey, soalan nombor 4. Diberi set semesta murid tingkatan 4. Set K, murid yang suka bermain piano, pingano, bingola. Set L, murid yang suka bermain bingola, biola. Jika bilangan unsur bagi set semesta ialah 35. Apa maksudnya? 35 adalah bilangan murid tingkatan 4. NK sama dengan 15. Bilangan unsur ataupun bilangan murid yang suka main piano. K merujuk kepada murid yang suka bermain piano. Adalah 15. NL, bilangan unsur bagi L, murid yang suka bermain biola adalah 9. Dan N, K silang L sama dengan 5. Maknanya murid yang suka main piano dan biola. Dan sebab apa? Sebab apa teacher guna dan? Sebab dia persilangan. Dan persilangan bertindih, intersection. Okey. K silang L sama dengan 5. Maknanya ada 5 orang yang suka main piano dan juga biola. Hitung bilangan murid yang tidak suka bermain kedua-dua alat muzik tersebut. Okey, kita tafsirkan ke bentuk gambar rajah Venn. Dia mau apa? Tidak suka. Bermakna ini adalah pelengkap bagi kedua-dua set tadi. Okey, macam inilah. Tadi dia beritahu keseluruhan murid adalah 35. So di sini semua sekali ni 35. Which kita nak tahu di sini berapa, sini berapa, sini berapa, sini berapa. Tapi totalnya set semesta adalah 35. 35. Okey, set K. Suka bermain piano, 15 orang. K. Bulatan kecil, 15 orang. Tidak tahu di sini atau di sini, tapi 15 orang total. Dan kita juga diberitahu bahawa NL
sama dengan 9. NL, nilai unsur bagi L adalah 9. Tidak tahu sini berapa, tapi totalnya adalah 9. Dan persilangan antara K dan L adalah 5. Itulah teacher tulis di sini 5. Inilah sebenarnya data yang asal. 5. Daripada soalan, 5 adalah bilangan murid yang suka bermain piano dan suka bermain biola. 5. Tapi kita tahu total untuk piano adalah 15. So, sini sudah 5. Sini confirm lah 10 kan. 5 tambah 10, 15 nah. Dan kita juga tahu bahawa bilangan murid yang suka bermain biola adalah 9 orang. Sini kita sudah tahu 5. So, 5 tambah berapa dapat 9? 4. Sebab itulah sini teacher tulis 4. 5 tambah 4. Maknanya di sini 10 ni adalah bilangan murid yang suka main piano sahaja. 4 adalah bilangan murid yang suka main biola sahaja. 5 adalah bilangan murid yang suka bermain kedua-dua instrumen di atas diberi. Jadi, hitung bilangan murid yang tidak suka. Yang kita buat dalam kurungan ni adalah yang suka tau. Dan kita tahu totalnya adalah 35. Coba tambah. 10 tambah 5 tambah 4. Dapat 35. 10 tambah 5 tambah 4. 19. Tak dapat 35. Bermakna. Mana lagi yang lain? Mana lagi? Itulah bilangan yang tidak suka. Orang kira sendiri 35 tolak 10 tolak 5 tolak 4. Dah dapat masuk kepada soalan kelima. Yang tadi soalan tadi korang kira sendiri ya. Soalan kelima. Sebuah kelab badminton mengadakan pertandingan badminton antara ahli kelab. Sebanyak 38 orang ahli kelab terlibat dalam acara ini. 38 itu maknanya dia punya set semesta. Maknanya bilangan unsur yang terlibat dalam perbincangan. 20 orang ahli bermain bergu. 26 bermain perseorangan. Coba kamu orang total. 20 campur 26 berapa? 46 kan? 46. Tapi di sini kita tahu bilangan unsur ataupun bilangan ahli yang dibincangkan hanya 38. So dari mana datang 48 nih? 48 20 campur 26 48. Kita tahu 38 saja. Yang 10 itu datang dari mana? Hantu kah? Astagfirullah. Alhamdulillah. Okey. Hitung bilangan ahli yang terlibat dalam kedua-dua acara tersebut. Gini, kita senang cerita tukar ke bentuk gambar Raja Van dulu. Kau gambar Raja Van. Nampak gambar Raja Van ni? B beregu, P perseorangan. Kita ada beregu dan perseorangan. Kita tahu beregu ada 20 orang. Persilangan adalah 26. Tapi kita tidak tahu berapa orang yang main beregu saja, berapa orang yang main dua-dua, berapa orang yang main perseorangan sahaja. Jadi kita buat di sini ada 3 region, X, Y dan Z. B beregu, P perseorangan. X tambah Y. Beregu kan? Sama dengan berapa? Yes, 20. So, X tambah Y 20. Kita tahu juga keseluruhannya tadi adalah 38. So, X tambah Y tambah Z sama dengan 38. So, bila di sini sudah 20, kita tahu total di sini 38. Sini berapa? 20 tambah Z sama dengan 38. Bermakna Z sama dengan 18, iaitu 38 tolak 20. Dapatlah 18. Dah dapat Z. Lagi. Kita tahu juga bahawa perseorangan sama dengan 26. Maknanya Z tadi berapa? 18. 18 tambah Y sama dengan 26. So, Y kita boleh cari daripada Y tambah Z sama dengan 26. Mana sudah ini? Y tambah Z sama dengan 26. Kan? 26 bilangan perseorangan. Kita tahu Z adalah 18. Jadi Y sama dengan
26 tolak 18. Dapatlah 8. Apa soalan minta? Hitung bilangan ahli yang terlibat dalam kedua-dua acara tersebut. So actually daripada gambar ajar ini, bilangan ahli yang terlibat dalam kedua-dua bahagian beregu dan perseorangan adalah region Y, iaitu 8 orang. Dah habis PDPR untuk minggu ini, matematik tingkatan 4. Sekian, terima kasih. Make sure kamu buat latihan matematik. Kalau kita cakap je tidak ada guna, korang kena ada pensel dan ada pen dan ada buku dan ada kalkulator. Seperti yang teacher buat. Teacher ini adalah teacher, tapi teacher masih lagi menggunakan buku latihan untuk menyelesaikan semua masalah dalam buku teks ini. Sekian, terima kasih.